Metodologi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, biodata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama sebenar Nabi Ibrahim ialah Ibrahim bin Azar bin Tarikh bin Nahor bin Syaruq bin Rahu bin Falih bin A'bir bin Syalik bin Arfa'shad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Seterusnya, tarikh lahir dan tempat lahir Nabi Ibrahim alaihissalam tiada dalam catatan sejarah, tapi baginda mula dilahirkan pada era Neo Babylon dan baginda dilahirkan di Padang Aram. Dalam kitab At-Tarikh yang dikarang oleh Ishaq bin Bashar Al-Kahili menyebut nama ibu baginda Nabi Ibrahim AS ialah Aminah. Seterusnya, gelaran Nabi Ibrahim AS. Baginda digelar sebagai Khalilullah yang maksud kekasih Allah kerana kepatuhan baginda terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda juga merupakan salah seorang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi di sini maksud Rasul memiliki kedudukan yang tinggi, yang istimewa disebabkan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa semasa menyampaikan dakwah. Seterusnya, ini merupakan silsilah Nabi Ibrahim AS. Tarikh wafat Nabi Ibrahim AS. Tiada pendapat yang sahih berkenaan tarikh kewafatan Nabi Ibrahim AS, tetapi dalam kitab Al-Mufassal menyatakan bahawa umur Nabi Ibrahim AS ialah 200 tahun dan baginda dimakamkan di tanah pertanian Afran Al-Hadsi. Peringkat dakwah ataupun sasaran dakwah Nabi Ibrahim AS. Yang pertama iaitu kepada keluarga, yang kedua kepada umat, dan yang ketiga kepada pemerintah. Keluarga Nabi Ibrahim AS mempunyai seorang bapa yang bernama Azar, iaitu seorang penyembah berhala dan juga seorang penjual berhala. Nabi Ibrahim AS sering menasihati ayahnya tentang perbuatan syirik tersebut. Namun, ayahnya sering mengingkari baginda sekaligus melarang Nabi Ibrahim AS untuk melakukan hal tersebut. Dan ayahnya tidak juga berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Seterusnya, kaum Nabi Ibrahim. Ketika baginda Nabi Ibrahim AS berada di Baitul Maqdis, Ibrahim berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di tengah masyarakat yang saat itu menyembah patung-patung berhala. Tetapi kaumnya tetap membangkang dan terus menyembah patung-patung yang mereka ciptakan sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 52, "Iza qala li abihi wa qaumihi ma hazihi at-tamasil allati antum laha akifun." Bermaksud, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Akhir sekali, iaitu pemerintah. Pada waktu zaman Nabi Ibrahim, pemerintahnya bernama Raja Namrud. Raja Namrud seorang penguasa Babilonia yang sombong dan kaumnya mempercayai bahawa Raja Namrud sebagai Tuhan mereka. Raja Namrud bermimpi di suatu malam akan ada seorang anak lelaki kecil yang akan masuk ke miliknya lalu memijak mahkotanya. Menurut ahli nujum, tentang mimpinya itu akan lahir seorang anak lelaki yang akan merampas tahtanya dan jatuhkan kerajaan Babilonia. Disebabkan peristiwa itu, Raja Namrud memerintahkan pasukannya agar kesemua bayi lelaki dibunuh serta-merta. Cabaran dalam dakwah baginda Nabi Ibrahim AS. Yang pertama, Nabi Ibrahim AS harus mendepani Raja Namrud, iaitu seorang penguasa ataupun pemerintah Babilonia yang sombong dan sangat ditakuti oleh rakyatnya sendiri.
Yang kedua, baginda Nabi Ibrahim AS dihalau oleh bapanya sendiri kerana seringkali menegur akan perbuatan bapanya yang membawa ke arah kekufuran. Walaupun begitu, baginda tidak berputus asa berdoa kepada Allah memohon kesejahteraan terhadap bapanya. Dan yang terakhir, baginda dibakar dengan api oleh Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya disebabkan baginda memusnahkan patung-patung berhala di perkampungannya. Namun dengan kuasa Allah, api itu tidak sedikit pun mencederakan baginda Nabi Ibrahim AS dan baginda terselamat daripada siksaan tersebut. Seterusnya, usulub dakwah Nabi Ibrahim AS. Yang pertama, menjadikan diri sebagai contoh atau teladan yang baik. Nabi Ibrahim AS sentiasa menampilkan diri baginda sebagai contoh dan teladan yang baik untuk diikuti oleh umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memilih Nabi Ibrahim sebagai rujukan dan ikutan para Nabi dan Rasul, serta Allah Ta'ala telah melantik baginda sebagai imam ikutan segala manusia seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Uslub yang kedua ialah berlembut dalam berdakwah. Firman Allah dalam surah At-Taha ayat 144 menjelaskan bahawa Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara dengan cara yang lembut dan lunak kepada Firaun agar dapat memberi kesan di jiwa. Seterusnya, uslub yang ketiga, memulakan dakwah kepada kaum kerabat terdekat. Uslub yang jelas diamalkan oleh Nabi Ibrahim ketika baginda berdakwah ialah memulakan dakwah kepada kaum kerabat yang terdekat, iaitu bapa baginda sendiri. Baginda juga memulakan dakwah kepada insan yang paling hampir dengan baginda, iaitu bapa baginda sendiri, sebelum baginda berdakwah kepada kaumnya dan pemerintah di zaman baginda. Bahkan ini merupakan perintah Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Yang terakhir, bersegera melaksanakan perintah Allah. Ketika baginda diperintahkan menyembelih anaknya Nabi Ismail, baginda memperhatikan ketaatan yang tidak berbelah bahagi dengan segera memberitahu anaknya tentang perintah Allah itu dalam surah As-Saffat ayat 102. Mengaplikasikan dakwah Nabi Ibrahim AS dalam kehidupan. Antara manfaat mengaplikasikan cara dakwah Nabi Ibrahim AS dalam kehidupan ialah: yang pertama, mengajar diri untuk bersabar menghadapi cabaran hidup. Nabi Ibrahim AS begitu sabar dalam menjalankan dakwahnya kepada ahli keluarga serta kaum kerabatnya. Malah memakan tempoh masa yang agak lama dalam mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, menunjukkan sifat tidak berputus asa dalam mencapai matlamat. Nabi Ibrahim AS tidak sesekali berputus asa dalam melaksanakan amanah berdakwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah, apabila kaedah dakwah yang pertama tidak berjaya, baginda menukarkan kaedah yang baru untuk berdakwah. Tidak hanya dengan kaedah berdakwah, peringkat sasaran dakwah baginda juga semakin ke tahap yang tinggi, iaitu bermula dari ahli keluarga, kemudian kaum kerabat, lalu kepada pemerintah. Yang ketiga, mendidik diri untuk berserah dan yakin dengan pertolongan Allah. Tatkala Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud, baginda tak mampu untuk melawan tahap kekuasaan Raja Namrud. Baginda ditangkap, diikat untuk dibakar oleh penduduk yang taat setia kepada raja yang zalim itu. Namun, baginda berserah diri dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun menyejukkan api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim AS. Baginda selamat di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, demikianlah 3 manfaat yang mampu diaplikasikan oleh kita semua dalam cara berdakwah Nabi Ibrahim AS dalam kehidupan.